Baiklah, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Semangatnya. Semangat sebab apa? Saya nak bagi penekanan sikit kat topik pada kali ini. Sebab apa? Kita tak pernah miss untuk kongsikan betapa tingginya risiko apabila memandu keadaan di waktu raya ini. Betul. Musim perayaan bermaksud kenderaan juga bertambah. Itu kita tak boleh nafikan dan sebab itulah mungkin kesesakan berlaku. Risikonya. Dan risikonya meningkat dan macam-macam sebab tertumpu kepada satu kawasan. Kita nak pulang ke destinasi masing-masing dari ibu kota, dari mana-mana. Mungkin ada yang bukan dari ibu kota saja. Dari selatan nak beraya ke utara. Jauh perjalanan tersebut berbeza dengan mereka yang bermula daripada tengah nak ke utara ataupun ke selatan. Jadi sebab itulah kita nak kongsikan berkaitan dengan pandu cermat selamat sampai ke destinasi. Betul. Macam-macamlah faktor sekarang ni. Faktor kita letih, faktor nak cepat sampai ke tujuan. Itu semua akan menyumbang kepada keadaan emosi itu. Emosi jangan lupa emosi. Okey, kita terus saja bersama dengan tetamu kita di studio, Datuk Lokman Jamaan, Pengarah Kanan Penguatkuasaan JPJ Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa dan juga selamat Hari Raya in advance lah. Lebih awal sebab raya cuti berku. Cuti berku kan. Raya jalan tapi cuti kena berku. Nak memastikan bahawa kelancaran kita di perjalanan lah semua anggota-anggota kita. Terima kasih banyak-banyak. Tapi Datuk, mungkin yang pertamanya nak dikongsikan berkaitan dengan pandu cermat selamat sampai ke destinasi ini. Tak dinafikanlah musim perayaan ini dengan segala ops yang dilakukan. Saya percaya statistiknya juga ada nak dikongsikan. Mukadimahnya dulu, Datuk. Okey, memanglah bila kita cakap tentang musim perayaan ni, pertambahan kenderaan ni memang tidak dapat dinafikan lagi lah macam yang dikatakan tadi. Tapi apa isunya di sini? Isu di sini adalah apabila meningkatnya kenderaan-kenderaan di jalan raya, dengan sendirinya risiko akan meningkat. Seolah-olah kita ni berada dalam zon konflik zone. Bermakna musim perayaan sampai, konflik zone pun sampai. Betul lah. Risikonya semakin tinggi. Jadi kita lihat pada statistik yang telah dikumpul daripada JSPT daripada 1 April mula operasi khas kita 1 April dan sehingga hari ini 9 April. Data hingga 7 April menunjukkan kadar kemalangan telah dicatatkan sebanyak 14,364. Begitu banyaknya kenderaan yang terlibat dengan kemalangan. Tapi bila kita tengok pula kadar kematian kadar kematian sehingga 7 April adalah sebanyak 134 kematian. Satu kematian ini sentiasa ditangisi. Ini baru 7 hari. Baru 7 hari ni. Jadi ini menunjukkan bahawa risiko sangat tinggi ketika kita berada di jalan raya. So kalau kita tengok hari yang paling tinggi sekali adalah pada 5 April 24 yang lepas 25 kematian. Peak lah masa tu 25 kematian pada 5 April. Ini menunjukkan bahawa keadaan masa tu ramai sedang berpusu-pusu balik. Dia memang selarilah dengan keadaan kemalangan, keadaan pertambahan kenderaan dan jumlah kematian. So apabila kita lihat daripada data ini, apabila kita memandu, kita sebenarnya berada dalam zon konflik. So, kena ada langkah-langkah untuk mengelakkan daripada kemalangan-kemalangan ataupun hingga menyebabkan kemalangan maut. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita kerana average, secara average, satu hari lebih kurang 19 kematian yang dicatatkan. Okey. Dalam statistik yang dikongsikan, average 19 kematian dan juga yang paling tinggi 5 hari bulan, rasanya itu hari Khamis kan, orang sibuk nak balik, 25 kematian. Dalam jangka ataupun dalam angka itu, apakah yang melibatkan paling tinggi? Kemalangan jalan raya ataupun di Lebuh Raya? Keadaan ini taburannya agak sekata sama ada di lebuh raya ataupun di jalan-jalan persekutuan dan jalan negeri kerana kesesakan ini berlaku di merata tempat. Jadi kita pun sedang mengkaji kawasan-kawasan hotspot kita. Dan memang kita telah kenal pasti sebelum ini kawasan hotspot, terutamanya dia akan berbeza. Hotspot ni ketika keadaan bukan perayaan, musim perayaan dia akan berbeza keadaan-keadaan ini dan memang data-data ini kita simpan Yang melibatkan kematian selalunya di lebuh raya. Kalau di lebuh raya puncanya adalah kerana kelajuan. Okey, bila kita cakap tentang kelajuan, sehingga 7 hari bulan, kita telah mencatatkan 16,000 kesalahan-kesalahan yang melibatkan kelajuan. 16,000. Hanya kesalahan kelajuan saja? Ya, daripada 1 hingga 7 hari bulan. Kita dah jumpa 16,000 kesalahan melibatkan kelajuan daripada 130 km per jam sehingga 170. Dan 80 kes kita jumpa kelajuan ni 170 km ke atas. Okey. Di lebuh raya. Ni punca. Nak ke mana laju-laju tu? Saya tak tahu. Kan, itu satu persoalan yang bagus tu. Nak ke mana laju tu? Sebab destinasi tu tetap dekat situ. Kenapa nak laju? Dan ini mungkin sesuatu yang membimbangkan. Sebab saya melihat kepada statistik harian tadi pun, jumlah kemalangan setiap hari konsisten 2,000 lebih. 2,000. Dan ke atas kemalangan yang dilaporkannya. Datuk, mungkin apabila bercakap tentang kesalahan, mungkin ada kesalahan-kesalahan utama yang sering dipantau oleh JPJ ini? Okey, yang tadi kita sebutkan tentang kelajuan. Kelajuan ni
memang merupakan salah satu punca utama kemalangan dan kemalangan maut. Yang keduanya adalah menggunakan telefon ketika memandu. Ini kita selalu lihat penggunaan telefon semasa memandu. In fact, yang paling menakutkan kita adalah apabila pemandu-pemandu kenderaan awam, bas, lori dan umpamanya yang menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Jadi kami telah mengarahkan anggota-anggota dan pegawai untuk menyamar dalam bas-bas perkhidmatan awam ni, supaya mereka berada dalam ni, kerana mereka bawa 40 orang dalam satu. Ada 40 nyawa yang sedang bergerak dan masuk dalam zon konflik ni. So kita letakkan pegawai-pegawai kita untuk memantau pemandu-pemandu ni. Ini satu tindakan yang saya kira bijak dan perlu dikongsikan supaya mereka tahu ada tindakan supaya itu adalah trigger sikitlah, berhati-hati kan ketika memandu dan berfikir-fikir jika nak menggunakan telefon bimbit semasa memandu, terutama sekali bawa 40 nyawa. Betul. Dan kita nak cerita tentang baru-baru ni, ada juga video yang tular kan. Tidak boleh tidak untuk kita mendapatkan sedikit penjelasan lah daripada pihak JPJ. Apa yang berlaku kan? Sebab sekarang ni melihat pada video ataupun rakaman dashcam yang tular itu, kita nampak road bully pun berlaku, melibatkan kemalangan juga dan bukan sahaja melibatkan individu yang terlibat dalam kategori itu, tetapi pengguna jalan raya yang lain ada juga ada risikonya. Mungkin penjelasan pada Datuk sendiri. Ini memang tular lah. Ada dua buah kenderaan seolah-olah bermain-main di atas jalan raya. Ini kita balik kepada sikap. Sikap untuk menunjuk-nunjuk satu, sikap untuk tidak boleh sabar, dan sikap untuk membalas dendam ataupun mengambil tindakan retaliation lah. Retaliate bila seorang tu kejar belakang, seorang tak bagi masuk dan sebagainya. Tetapi bila kita lihat begitu, puncanya kalau kita lihat dia tak lain tak bukan adalah kena laju. Sikap, dan bila saya lihat, saya perhatikan video tu, dia masuk kiri dan kanan pun tak ada signal. Jadi orang belakang tak tahu apa yang nak dibuat oleh orang hadapan ni. Itu sebab antara perkara-perkara yang kita kena lihat dalam kita pemanduan ni, sikap diri sendiri yang paling utama. Bersabar, bertoleransi, kerana jalan raya ni milik bersama. Bukan kita punya jalan raya ni. Jalan raya ni ada lagi 2 juta lebih kenderaan yang sedang berada di jalan raya dan berada dalam zon konflik. Yang sama-sama kita kena berhati-hati, ikut peraturan, ikut tata cara, berhemah, dan juga balik pada tajuk. Bantu cermat, sampailah selamat. Sebab orang tersayang sedang menunggu di rumah. Betul. Datuk, ini mungkin antara visual yang kita paparkan lah berkaitan dengan emosi. Ini buat saya terfikirlah kadang-kadang Datuk kan, lebih elok jam sebenarnya. Tak adalah kelajuan ini berlaku sebegini. Bila jalan dah clear, macam ni pula kan. Lagi satu Hanif, kadang-kadang kita tak salah pun kita boleh terlibat dalam kemalangan. Kan? Sebab apa kita berada, yang belakang, yang berada di setia. Okey, apa tindakan yang sepatutnya Datuk bila kita berada di jalan raya dan perkara ini berlaku di depan mata? Ini satu perkara yang boleh kita kongsikan. Kita memang ada dalam kita punya application My Aduan. My JPJ e-Aduan. Boleh kongsikan kepada kita, ambil gambar. Video-video tadi akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan oleh penguatkuasa kita ataupun daripada JSPT. Apabila berlaku pihak pelanggaran dengan pihak ketiga, biasanya siasatan akan dibuat oleh JSPT, polis. Kita akan mengambil tindakan-tindakan lain. Maksudnya bila berlakunya kesalahan-kesalahan, langgar lampu merah umpamanya yang boleh menyebabkan kemalangan, mencilok, lebih kurang tadi kita mencilok, kita nampak walaupun tak berlaku kemalangan, melalui lorong kecemasan, memotong barisan dan sebagainya, boleh ambil video bukti bahawa melalui My aplikasi e-Aduan tu. Semua boleh menjadi saksi kepada perkara ini. Datuk, saya nak sentuh kembali kepada faktor bermain telefon bimbit ketika memandu tu. Okey, kita tak boleh nafikan zaman sekarang memang itu cabaran utama dia. Kadang-kadang mungkin kita ni nak tengok navigasi. Kita menggunakannya lah sambil memandu apa semua kan. Sampai tahap mana yang seorang pemandu ataupun pengguna jalan raya ni boleh dimaafkan dengan penggunaan telefon bimbit tu dengan alasan-alasan sedemikian ni, Datuk? Tidak lain tidak bukan, kena ada hands-free. Letak hands-free. Jangan pegang telefon. Because once you tengok, you tak ada hands-free, you akan pegang, dia tengok sebelah tangan je kan tinggal. Betul. Dia akan drop, dia punya concentration tu 70%. Drop concentration tu 70% drop bila you dah ada sebelah tangan. Kalau you ada hands-free, you cuma menjeling saja. Jadi concentration tu tidaklah teruk penurunannya berbanding dengan memegang. Jadi saya nasihatkan supaya gunakanlah hands-free.
telefon pun kita dah ada boleh bercakap, Bluetooth semua tu kan. Bluetooth dan sebagainya. Gunalah teknologi yang ada. Tapi satu lagi saya nak ingatkan, yang mengambil gambar tu jangan pula yang membawa kereta tu mengambil gambar. Itu tak betul dah. Tak betul lah tu. Dia pun dah melakukan kesalahan tu kan. Okey, kita cerita tentang kenderaan lain pula. Apakah kenderaan jenis kenderaan lain seperti mungkin kenderaan berat, kenderaan membawa barangan yang tidak dibenarkan untuk memasuk lebuh raya, terutama sekali ketika zon konflik ini. Zon konflik ni kita 8 dengan 9 kita dah mulakan dipanggil road ban. Kita dah tidak membenarkan kenderaan-kenderaan yang 7,500 kilogram ke atas berada di jalan raya, kecuali kenderaan-kenderaan komersial lah. Macam bawa batan dan makanan sebagainya itu dibenarkan. Jadi daripada 8 dengan 9 kita tak benarkan. Jadi dipanggil road ban. Dan lepas tu 13 hingga 14 bulan selepas hari raya. Ini bagi melancarkan. Ini memang tindakan kita buat, dah fikirlah bahawa kenderaan-kenderaan berat ni selalunya dia akan bergerak terutama ketika mendaki. Dia akan menyebabkan jam yang panjang dan sebagainya. Betul. Ini antara perkara-perkara yang kita dah kaji, dah lihat, dan kita akan telah melaksanakan pun road ban ni, dan kenderaan-kenderaan ini akan dikenakan tindakan lah kalau berada di jalan raya ketika waktu halangan ini yang tak dibenarkan inilah. 8 dan 9 hari bulan ni lah kan. Datuk, mungkin ada yang baru nak memulakan pemanduan yang menyaksikan kita di Malaysia hari ini, mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung ni, nasihat kepada mereka. Okey, saya ada satu nasihat mudah lah. Kita panggil PDCA. Kita plan rancangan kita. Bila kita nak balik, pukul berapa nak balik, sebab maklumat ni sentiasa ada. Sentiasa ada di dalam website kalau lebuh raya. Betul. Waktu mana yang kurang kenderaan, waktu mana yang kurang kenderaan, masa yang sesuai untuk bergerak dan sebagainya. Yang kedua, plan diri sendiri. Kita cukup tidur, masa cuti kita dah plan. Then kita lihat, kita do. Bila kita plan, kita do. Tengok kenderaan kita pula. Kita plan kenderaan kita cukup, breaknya semua complete. Kita ada license atau tidak. Ini kalau cakap pasal license dan juga road tax ni, janganlah kita last minute nak pergi. Ini sekarang ni bila kita buat operasi, ramai bertumpu di kaunter-kaunter kita baru nak buatkan road tax, license dan sebagainya. Kita ada aplikasi MyJPJ. Dalam itu dah ada boleh buat transaksi secara digital. Tak perlu lagi nak bersesak-sesak dalam dekat kaunter-kaunter kita. Tengok sampai itu yang bawa alamat yang balik kampung ni, yang dah ada MyJPJ ni pun beritahu adik-beradik, abang kakak kan. Betul. Sekarang digital je sekarang. Digital lah. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa. Bila tergesa-gesa ni, planning pun dah lagi dan sebagainya. Yang ketiga, ada check. Dah betul kita check semua sekali. Bila rehat, penat, rawat dan sebagainya, kita barulah bertindak, barulah memandu. Jadi kita ambil sikap PDCA. Plan, do, check and act. Itu dia. Cukup ringkas, padat dan sangat-sangat bermanfaat. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Lokman Jamaan, Pengarah Kanan Penguatkuasaan JPJ Malaysia, bersama dengan kami berkongsi. InsyaAllah lah, kita harapkan agar segalanya berjalan dengan lancar untuk semua. Betul. Dan kami nak cakap terima kasih in advance lah di atas pengorbanan kan. Betul. Seluruh anggota JPJ dan juga seluruh anggota penguatkuasa lah, dalam memastikan bahawa segala perjalanan ini lancar. Ini pengorbanan, kadang-kadang bekerja di hari raya kan. Mereka dah bertungkus lumbus sebenarnya seminggu sebelum raya lagi untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar, untuk memastikan nombor ataupun angka statistik tu berkurangan. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik juga Datuk. Syabas dan tahniah kepada warga JPJ juga. Betul. Datuk, selamat raya kita ucapkan sekali lagi. Terima kasih. Selamat raya. Maaf zahir batin. Amin.